Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kita bersama-sama dalam rancangan Rasa, rancangan Aku Suka Hati Aku, bersama dengan saya Buzi Azam dan kawan-kawan yang nak sembang-sembang hari ini berkaitan dengan topik politik negara, kan. Program ini adalah satu program santai saja, tidak ada sebarang protokol. Jadi ini adalah rancangan pertama yang saya pun tak tahu apa nak jadi dengan rancangan ni, boleh dimarketkan ataupun tidak. Apa konsepnya, sembang-sembang je lah. Saya boleh jadi moderator, kawan-kawan pun boleh tiba-tiba jadi moderator, saya pun boleh tiba-tiba jadi ahli panel juga, apa semua, kan. So, saya Buzi Azam, peguam Facebook anda. Dan di sebelah kanan saya ni saudara Jamali Bashah. Yo. Saudara Jamali, dia adalah presiden kepada Persatuan Patriot, The Patriot, yang sebuah pertubuhan berdaftar dan mempunyai pejabat di Ampang, dan di hadapan saya ni ilmu Al-Haq bin Nordin. Dia adalah seorang student MMU di Johor. Jadi hari ini kita nak sembang-sembang berkaitan dengan politik lah. Kita mulakan rancangan Rasa ni berkaitan dengan isu yang paling hangat lah sekarang ini. Tapi isu politik ini yang kita nak sembangkan ini bukan setakat politik pada hari ini, kan, tetapi dia lebih kepada future politics, future politics, termasuklah apa yang kita gambarkan nak jadi, kan, suasana politik negara kita 30 tahun akan datang. Malam ini kita akan sembang-sembangkan lah. So tadi Jamali ada bercakap berkaitan dengan third force dan bagaimana dia mungkin akan memecahkan undi, kan. Jadi mungkin Jamali boleh cerita sikit sebelum saya betah Jamali punya cakap tu. Silakan. Okay, apa yang saya utarakan tadi sebelum mula take tadi adalah tentang politik orang Melayu, di mana rata-ratanya orang Melayu di peringkat akar umbi tu pergeseran terlalu kuat. Jadi ianya dapat dilihat secara di mana mereka yang nampak seperti mahukan suatu perubahan yang besar itu berada di luar lingkungan politik, bukan di dalam. Di dalam tu banyak protokol. Di luar tu dia lebih bebas untuk bergerak. Itu adalah pros and cons antara yang bergerak di dalam persatuan yang organisasi politik dan juga yang di luar. Jadi persoalan saya adalah adakah third force ataupun kuasa ketiga itu adalah sesuatu yang elok ataupun tidak? Kerana adakah ianya akan menyatukan Melayu, sebab isunya adalah pokok persoalannya adalah untuk menyatukan orang Melayu, tetapi adakah dengan third force datang tu lebih memecah belahkan lagi? Macam kita tahu sekarang ni adalah undi Melayu tu sendiri sudah berpecah pada 3, UMNO, PAS dan juga Keadilan. Dan dengan baru terbentuknya Parti Amanah Negara, ianya bertambah pecah. Jadi adakah kuasa ketiga itu adalah sesuatu yang menyatukan, baik, ataupun dia akan memecah belahkan lebih lanjut? Jadi itu adalah apa yang saya utarakan lah. Jadi pendapat lah. Okey, saya jadi moderator. Tak apalah. Panel silakan. Aku jadi panel pula. Ilmu lah kalau ada nak respon. Responnya tak ada apa lah sebenarnya. Kalau nak ikutkan kepada pandangan saya dengan akar umbi ni, kurang sikit pendedahan. Sebab akar umbi ni banyaknya dengan orang-orang lama lah, orang-orang yang asal semua. Macam dengan saya ni lebih kepada dengan generasi muda, dengan generasi yang sekarang ni. Apa yang saya lihat dan
pengalaman saya lah, bila borak-borak dengan kawan-kawan generasi muda semua, generasi kami ni sebenarnya tidak gemar politik sahaja. Kami tak berminat pun dengan politik kalau nak diikutkan, sebab Politik kotor. politik tu kami nampak sebagai kotor. Dan juga ada juga yang kami membuat lawak di mana katakan politik ni hanya boleh disertai oleh orang-orang bodoh. Kalau bodoh boleh masuk politik, kalau pandai tak payahlah masuk politik. Itu generasi muda Melayu kami lah. Generasi Y. Generasi Y kami. Itu apa muda tak tau? Oh, muda? Muda bawah 40. Jadinya apa yang saya lihat lah, berkenaan dengan politik ni kurang berminat. Sebab apa yang generasi kami dapat lihat ni lebih kepada yang secara dasarnya bila kami lihat benda tu benda tak elok, dan juga informasi tu tak cukup sampai. Dan generasi kami lebih suka berhibur daripada berpolitik dan mengambil kisah pasal orang lain lah. Kami lebih suka berseronok apa semua. Jadi untuk nak menerapkan politik kepada anak muda tu kena bantuan daripada akak umbi dan juga orang-orang lama lah, orang yang lebih berpengalaman, lebih mendekatkan diri dengan kami ni. Jadinya macam tu lah kiranya Respon awal. So apa saya pula punya pandangan lah, nak respon yang apa Jamali cakap tadi berkaitan dengan third force. Yang sama ada dia baik ataupun dia akan menambah, memecah belahkan lagi. Memang dari satu sudut dia dilihat memecah belah kan, sebab dia macam memberikan satu menu tambahan, menu tambahan kepada orang untuk memilih nak apa, memilih nak makan apa kan. Kalau dulu ada, kalau atas meja tu ada nasi lemak dan mi goreng, pilihan tu ada dua je kan. Tapi kalau tiba-tiba ada nasi biryani, ada roti canai, jadi pilihan tu jadi banyak. Jadi akhirnya mungkin makanan tu pun membazir, orang nak makan pun apa tak cukup kan. So begitulah keadaan dia. Tapi third force ni dalam satu sudut lagi, dia juga boleh menjadi macam saya ambil analogi kapal yang karam lah, kapal yang karam. So pada saya, parti-parti politik yang ada sekarang ni adalah ibarat kapal yang sedang nak karam. Katakanlah ada 4 kapal, kapal UMNO, kapal PAS, kapal PKR dan kapal PAN. Keempat-empat kapal ni sedang nak karam. Jadi ahli-ahli dan penyokong-penyokong dalam situasi kapal yang nak karam ni, mereka ni sedang nak berpaut-paut mencari kepada satu kapal penyelamat yang barulah kan. Jadi kalau saya kata ada satu option baru dalam bentuk kapal penyelamat yang nak menyelamatkan keseluruhannya, maka itu adalah satu analogi bahawa third force ni tidak akan memecah belah kan, tapi dia akan menyelamatkan, dia akan menyatukan balik yang apa mangsa-mangsa kapal nak karam daripada 3-4 kapal yang lain ni. Kalau dalam konteks itu, pada saya third force ni tidak memecah belah kan. Tetapi kalau kita memandang dari aspek macam awal tadi saya cakap, dia menu makan yang berbagai-bagai, itu akan jadi pilihan berbagai-bagai, itu akan memecah belah kan, itu akan memecah belah kan. So kalau kita boleh mempunyai satu third force yang kuat, yang betul-betul diyakini orang siapa-siapa pun boleh join kan, fahaman nasionalis boleh join, fahaman radikal Islamis boleh join, fahaman apa seni, geng-geng apa seni ni pun boleh join apa semua kan. So rasanya itu akan menguatkan lagi lah. Macam pendapat saya juga, third force ni dia tak semestinya menjadi satu badan politik. Sebab in the first place, semasa saya mulakan Persatuan Patriot Malaysia,
Sebenarnya saya datang daripada keluarga yang sangat rapat dengan UMNO, daripada ayah saya, daripada arwah datuk saya. Tapi saya bukan ahli. Jadi tapi saya banyak rakan dengan orang-orang UMNO dan juga daripada parti politik yang lain juga. Cumanya ada rakan bertanya kenapa tidak melakukan apa yang saya lakukan hari ini di dalam UMNO. Saya kata saya memilih untuk berada di luar kerana saya merasakan kita perlu ada pressure group. Okay? Pressure group yang lantang di luar, dia bukan bermusuh tau. Dia a part of check and balance. Sebab saya modern politics ataupun political democracy ni saya tak masuk dalam kepala otak saya. Sebab saya ada dua sebab. Pertamanya sebab saya orang Melayu. Orang Melayu ni dia tak ada dalam kamus hidup dia tak ada istilah pembangkang. Yang dia tahu dia ada raja dia. Tapi hari ni kita bukan ada raja lah, kita ada pemimpin lah, lambang pemimpin. Jadi dia taat kepada pemimpin dia. Tapi taat yang bukan taat yang buta lah, bukan taat yang bodoh. Dan yang keduanya adalah kerana saya orang Islam. Orang Islam pun, sebagai seorang Islam, saya sistem pemerintahan yang saya akui adalah sistem kekhalifahan. Jadi siapa saja yang di atas, itulah khalifah saya, itulah raja pemimpin saya. Even PM kita pun sebahagian daripada kerajaan kita pun, sebab tu namanya kerajaan, sebahagian daripada sistem raja itu sendiri. Jadi saya conform kepada itu. Jadi pembangkang tidak pernah wujud dalam istilah kamu saya. Yang ada adalah check and balance system, di mana kalau ada sesuatu yang silap di atas, kita yang di bawah itu kita menegur, kita pressure. Walaupun kadang-kadang kita pressure tu caranya mungkin ada yang tak gemar apa benda semua, tapi saya katakan jangan kecil hati, because sebab kita melakukan sesuatu yang orang di dalam tak boleh buat. Jadi itu adalah kerja kita buat di luar. Buat daripada luar. Sebab kita di luar, kita tidak terikat dengan protokol, kita tak terikat dengan perlembagaan organisasi dan sebagainya. Jadi kita di luar kita boleh menyuarakan. Jadi tak perlu terasa hati. Apa yang saya nampak, apa yang saya harap political orang Melayu ni, kata tadi tajuknya apa, politik orang Melayu 30 tahun akan datang. 30 tahun akan datang. Hari ini mungkin apa yang saya nampak saya terus terang cakap, antara parti yang banyak dan sedang menunjukkan perubahan yang ketara mendekati masyarakat dan sebagainya adalah PAS. PAS adalah parti yang sedang galak berubah. Dan lepas PAS keluar daripada pakatan, selepas PAS menyahkan individu-individu yang tak sehaluan ataupun tak membawa PAS itu sendiri keluar, PAS nampak lebih stabil sekarang. Jadi apa yang kita takuti sekarang adalah kalau adakah PAS dan UMNO itu akan bekerjasama. Saya tak suka guna perkataan bersatu, sebab bersatu ni orang akan duk kata PAS kena masuk UMNO, UMNO kena masuk PAS. Tak perlu masuk kerjasama, tentang kerjasama. Jadi jadi adakah kerjasama itu boleh berlaku di antara mereka. Jadi itu antara dua lah. Kalau PAS dan UMNO dapat bekerjasama, saya rasa politik orang Melayu 30 tahun akan datang akan cerah. Apa yang saya nampak, kenapa saya kata cerah? Kerana polisi PM kita hari ini, Datuk Seri Najib ni, untuk memaksa, sebenarnya polisi yang memasukkan ISA dan sebagainya, walaupun saya tak setuju, tetapi ianya memaksa kita rakyat Malaysia untuk berfikir secara matang. Kalau sebelum ni kita lebih kepada satu sistem totalitarian di zaman Tun Dr. Mahathir, zaman Datuk Seri Najib ni kita lebih kepada suatu yang cuba mematangkan kita. Alright. Dan hari ini saya dapat lihat makin lama makin ramai orang matang untuk mencari maklumat. Walaupun belum sepenuhnya, tapi makin ramai yang lebih matang, kerana saya lihat macam apa Buzi cakap tadi, apa Bro cakap tadi, orang semakin lama semakin ke tengah. Jadi itu menunjukkan politik yang matang, kerana at the end of the day
apabila pilihan raya itu sampai, mereka yang di tengah ini akan memilih siapa yang mereka rasa lebih berhak. Jadi tidak ada sistem politik menguasai komuniti, tetapi komuniti menguasai politik. Dan ini adalah politik kaum Cina. Kaum Cina adalah satu politik, sistem politik mereka tu sangat berbeza dengan orang Melayu hari ini, di mana kaum Cina ni mereka lebih kepada komuniti mereka lebih kuat daripada parti mereka. Jadi mereka akan memilih sebulat suara di mana parti yang akan mewakili suara mereka. Mereka akan sebulat suara. Yang tua, yang muda, mereka akan sebulat suara. Jadi dan juga kaum Cina macam saudara ilmu cakap tadi, masyarakat Cina golongan belianya sangat celik. Walaupun mereka tak suka dengan politik dan apa sebagainya, tapi mereka celik tanggungjawab. Ni orang Melayu, anak muda kena celik. Maksudnya you boleh tak suka politik, you boleh tak suka nak pening kepala pasal politik apa benda semua, tapi you kena tahu tanggungjawab you, sebab mengundi itu adalah tanggungjawab buat masa ni. Jadi at the end of the day, kamu yang akan apa orang kata menentukan hala tuju negara. Dan jika tak nak ambil tahu, tak suka tak apa. Kalau tak nak ambil tahu, tak nak buat tak tahu, pentingkan benda lain. Apabila negara pergi ke arah yang kita tak nak, satu je saya minta, kalau tak nak, bila negara pergi ke arah yang kita tak suka, kita tak nak, jangan kita komplain. Sebab kita pun tak pernah ambil tahu. Kita rasa benda ni kotor dan sebagainya. Kalau itu kotor, siapa yang nak bersihkan? Itu persoalan lain. Kalau 30 tahun akan datang, kalau anak muda Melayu hari ini tak nak ambil tahu, rebak rasa jijik dan sebagainya, dan 30 tahun akan datang, Jangan persoalkan apa-apa. Jangan persoalkan apa-apa. Terima adalah apa sahaja yang jadi. Kalau politik lagi 30 tahun, masa depan politik Malaysia lagi 30 tahun, maksudnya 30 tahun kemudian generasi kami lah sepatutnya menerajui je kan. Generasi kita. Generasi kita kena menerajui. Jadi masa tua kan. jadi generasi kita ni, dia nak menerajui benda tu pun dah jadi macam tak cukup pengetahuan sebenarnya nak menerajui benda tu. Sebab dari peringkat awal ni pun dah banyak benda dah tak nak ambil kisah. Bila dah sampai ke tahap lagi 30 tahun, takkan tiba-tiba nak terus tahu ke sebab macam orang generasi kita sekarang ni, sebab mungkin kerja pun belum stabil, rumah pun maksudnya baru nak menstabilkan dari segi kerjaya apa semua, mungkin sebab tu kot dia orang tak kisah. Salah satu sebab antara yang besar lah. Contohnya macam bila kami sendiri tengok, contohnya sekarang ni kan, dengan harga rumah makin naik, dengan harga kereta makin naik, kita ambil benda paling basic lah, benda untuk sehari hidup ni yang paling susah untuk nak distabilkan. Jadi yang graduate yang baru keluar ni, diorang nak stabilkan hidup pun masih tak boleh nak stabil. Macam mana diorang nak terajui politik pula? Sebab benda yang basic hidup tak boleh, politik macam mana dia nak ambil kira? Kalau benda yang basic hidup sendiri pun terkanting, politik dia nak ambil kisah macam mana? Sebab dia punya hidup sendiri pun nak kena, rumah nak kena bayar, kereta nak kena ada. Sebab yang sekarang pun graduate baru keluar, bila dah dapat kerja, first benda beli kereta. Kereta pun bila dah beli kereta, dengan berbelas tahun, 9 tahun nak kena bayar hutang, lepas tu nak beli rumah, lepas tu nak kahwin. Jadi politik tu lebih elok dia kata tak ambil kisah. Jadi bila sampai pilihan raya, mereka lebih selesa untuk kata macam undi rosak tu macam dah tak kisah, tak apa lah, undi rosak tu dah tak apa. Sebab diorang pun bukannya buat apa-apa. So buat je undi rosak, biar je lah orang yang buat tu protes. Kayaknya kalau orang yang siapa-siapa yang dipilih akan tak dipersalahkan, kami takkan ada apa-apa juga sama. Tapi hidup kami akan tak susah juga sama lah macam tu. Jadi dia nak menerapkan benda tu macam mana, tak tahu nak masukkan macam mana. Saya faham, sebab saya pun golongan muda kat, Huzail lagi muda daripada saya. Saya faham benda tu. Sebab saya pun pernah berada di situ juga, benda semua tentang apa yang berlaku sekeliling, kos harga hidup, ekonomi dan sebagainya. Yang saya rasakan dia bukan lebih kepada politik, masalah politik, tapi dia masalah pengagihan ekonomi yang tidak seimbang. Dia lebih kepada itu sebenarnya. Dan juga majikan yang mengambil peluang. Dia bila kita ada lambakan, maksud saya bila kita ada lambakan pekerja di dalam satu-satu bidang. Contoh kalau
zaman IT semua nak masuk IT. Zaman saya, zaman sekarang, zaman awak mungkin IT lah. Zaman saya masa tu account. Oh, memang semua kan nak masuk account. Jadi bila keluar tu dia ada lambakan. Bila ada lambakan, majikan dia ada banyak pilihan. Sebab tu dia letakkan gaji yang rendah. Sebenarnya apa orang kata, tingkat gaji kita pun tak banyak berubah mengikut arus perubahan harga kos sara hidup. Okay, benda tu totally different subject lah benda tu. Sebab apa yang saya faham frustration tu, saya faham kekecewaan, saya faham ketidakpuashatian, tetapi dalam tidak orang kata kena ambil tahu. Benda tu kena ambil tahu sebab kita hidup bukan untuk diri kita saja, kita ada sekeliling. Even dalam Quran pun dia kata kita takutlah kepada Allah sesiapa yang meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang. Okey, jadi kita perlu risau. Anak-anak ni maksudnya generasi-generasi akan datang. Jadi kita perlu ambil tahu, kita perlu jalankan tanggungjawab, dan siapa yang nak mengubah selain daripada anak muda, sebab realitinya adalah yang tua akan pergi. Dinosaur pun pupus. Mana yang di atas akan pergi. Jadi siapa yang nak mengganti? Kalau kita tidak mengganti, ada orang lain yang sedang menanti untuk mengganti. Dan macam saya memilih untuk duduk di luar politik kerana saya lihat ramai rakan-rakan yang sebaya dengan saya, yang terjun ke dunia politik nak membuat perubahan. Dia akan jadi dua jenis. Pertamanya, dia akan jadi orang yang kecewa. Orang yang kecewa kerana dia tidak cukup kuat untuk bawa perubahan. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang dah lupa perjuangan dia yang dia nak masuk tu. Maksudnya lepas sebelum masuk tu dia nak buat perubahan ni, perubahan tu dan sebagainya. Tapi bila dah ke dalam tu, dia dah, orang kata dah di dalam padang. Jadi kalau dalam padang bola tu, mainlah permainan ni bola. Kan, walaupun dekat luar tu berkobar-kobar nak main bola keranjang, tapi sebab masuk padang bola sepak, terpaksa ikut peraturan permainan bola sepak. Jadi dia akan menjadi juga. Jadi sekarang orang muda kalau dia tengok bola, tengah tengok sekarang Euro apa semua kan, dia orang sembang kalau apa, tengah commercial break ke ataupun tengah nak tunggu game ke apa, dia orang cerita pasal politik ke tak? Sembang bola, dia kencang ke sembang politik? Tak, sembang bola lah. Tapi selingan-selingan tu ada tak orang bercerita tentang kalau politik? Kalau selingan ni borak pasal politik, kami lebih buat jenaka banyak lah daripada borak benda-benda serius. Bila nak cecah benda serius ni, dia akan jadi rasa buat apa nak ambil kisah sangat pun. Bukan kami terlibat apa-apa. Biar je lah diorang yang buat kerja diorang. cakap kita pun siapa peduli lah. Sebab suara anak muda ni pun tahu apa nak dengar. Jadi anak muda ni pun bila dia tengok yang sekarang ni yang dah pegang jawatan macam-macam, yang dah terajui, diorang pun ada agenda masing-masing. Sebab siapa-siapa je yang ada jawatan, diorang ada agenda sendiri. So bila ada agenda sendiri, orang lain nak bersuara tak kena dengan agenda diorang, akan jadi tertutuplah suara tu, tak akan dengar. Jadi kami lihat benda tu je macam mana peluang kami nak bagi suara. Kalau kami cakap pun bukan nak dengar. Jadi buat apa nak kisah. Kalau kami borak pasal bola, orang memanglah orang tak dengar, tapi benda tu dalam interest kami tengok benda tu. Let's say macam bola lah, antara kita ambil benda senang lah, kelab ni tak jauh beza pun daripada politik kan. Dia ambil orang tu untuk hantarkan bertanding untuk pergi pilihan raya. Ambil bola pun sama juga, kita ambil player tu, player sini untuk main bertanding. Tapi bila kita ambil player bola, dia letak atas padang, kami nampak skill-skill dia apa semua, nampak. Jadi depan mata nampak. Bila dalam politik, dia ambil siapa-siapa untuk hantar bertanding, in the end, usaha-usaha dia tu kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Tapi banyak yang ada. Saya tahu banyak usaha-usaha kerajaan yang dah buat banyak macam-macam, tapi information usaha tu tak sampai kepada kami. Kami tak nampak benda tu. Sebenarnya ada benda tu, saya tahu banyak usaha-usaha sekian-sekian, tapi information tu tak sampai. Media sosial memang banyak lah kan sekarang ni, tapi media sosial ni lebih kepada nak menunjukkan buruk orang aja sekarang ni. Tak ada nak tunjuk benda baik. Pertamanya, saya sangat setuju bab yang pertama awak cakap tadi pasal suara anak muda. Dia, benda ni saya selalu cakap, saya kata engagement kurang. Engagement daripada pihak kerajaan kepada orang di luar, lebih-lebih lagi kepada penggiat media alternatif, masih kurang. Banyak gunakan saluran mainstream media.
mainstream media ni orang dah tak percaya sangat mainstream media sebab banyak orang kata banyak sugarcoat, banyak memanis-maniskan berita. Yalah. Kan? Jadi orang tak ikut sangat. Jadi macam saya pun pertubuhan saya dah 3 tahun, dan saya ada secara peribadi saya ada hubungi beberapa agensi. Saya kata boleh apa orang kata gunakan kami untuk relay apa-apa info. Maksudnya biar kami yang tapis dan kami akan tulis semula yang sesuai untuk kita berikan info. Okey, info-info bantuan, info-info dan sebagainya, tapi benda tu tak sampai. Okey, ni ada soalan daripada dalam Facebook. Ya. Buzi Azam seorang ni Abdul Man dia tanya, mungkinkah dalam masa 30 tahun ini Malaysia akan menjadi sebuah negara republik dan Najib merupakan presiden Malaysia yang pertama? Mungkinkah ini real punya soalan ni. 30 tahun Najib dalam masa tak apalah, mungkin ini dua angle, dua soalan lah dia kemukakan ni. Mungkinkah dalam masa 30 tahun Malaysia akan menjadi sebuah negara republik dan mungkin sebab Najib sekarang di PM, dia letak nama Najib lah. So mungkinkah nanti kalau Najib tu hidup lagi 30 tahun lagi dan masih jadi Perdana Menteri, adakah dia akan menjadi Presiden Malaysia yang pertama? Saya dulu pengalaman saya lepas JSPM saya dihantar ke US untuk pertukaran pelajar. Jadi kami ada dalam 40 lepasan SPM. Habis JSPM terus dihantar ke sana untuk 6 bulan. Apa yang saya nampak bila saya di sana, seronok lah kat sana. Pergi sekolah sana untuk 6 bulan, tengok macam mana culture di sana, apa semua, hidup dengan keluarga sana. Sebab kami dihantar sana asing-asing, duduk dengan family angkat di sana. Jadi bila balik, saya nampak kawan-kawan saya dia menjadi pro Amerika. Saya jadi macam, bukan ke kita nak pergi sana untuk mengajar orang sana culture Malaysia, tapi kenapa bila balik kita lebih adaptkan culture sana, dibawa ke sini, dan secara automatiknya diorang terus tukar. Sepatutnya bila hantar sana lebih sayang ke Malaysia, betul balik. Bila dia balik, diorang lebih sayang ke Amerika, lebih sayang Malaysia. Sebab diorang nampak perbezaan. US boleh buat ni, US boleh buat tu, US boleh buat ni, Malaysia tak boleh buat. Kenapa lah jadi macam tu? Kenapa tak boleh kita anggapkan benda tu, okey lah, kita Malaysia ni special sebab kita ada sekian. Kita ada kaum lain-lain macam ni, dan setiap kaum tu kuat. Sebab di Amerika memanglah banyak kaum, kita tahu kan, banyak sangat orang. Tapi diorang dekat sana dah menjadi, diorang sampai di sana, diorang diterapkan dengan konsep American Dream. Duduk di Amerika, apa-apa boleh capai. Tapi kita di Malaysia ni, kita nak semangat patriotik Malaysia. Tapi bila balik je, diorang nak ada American Dream tu diletakkan di Malaysia. Jadi dia nampak macam benda tu kemungkinan boleh jadi tau. Kemungkinan boleh jadi sebabkan so, Malaysia pun boleh jadi republik. Kemungkinan boleh jadi. Tapi kalau masih kuat dengan, kalau ada yang masih kuat dalam politik dan menekankan dan meneruskan apa-apa perjuangan yang masih ada ni, bolehlah tak jadi kan. Harapnya taklah jadi. Saya pernah cakap orang Jepun dia keluar di Amerika masa zaman industri perindustrian Jepun, masa dia bangkit balik tu, dia keluar juga belajar teknologi benda semua. Saya kata orang Jepun keluar bawa balik teknologi, orang Malaysia keluar bawa balik ideologi. Daripada barat nak letakkan sistem barat, yang daripada Timur Tengah, daripada Arab datang sini letakkan sistem Timur Tengah. Orang cakap tentang westernization, orang cakap tentang Arabization. Saya tanya, apa jadi pada Malaysianization? Kita orang Malaysia. Jadi isunya adalah kita akal tak kuat. Okey, cerita tentang republik tadi. Adakah Malaysia akan boleh menjadi negara republik? Kalau nak cerita, kalau menjadi apa-apa tu memang orang kata semua benda boleh jadi. Tapi buat masa ni saya tak nampak ke arah tu. Kerana republik ni mungkin pada pandangan umum
kita sekarang ni sistem kita feudal, ada raja. So republik ni mungkin kita dah tak ada raja lagi, 30 tahun lagi raja pun tak ada. So totally demokrasi seperti di apa US contohnya kan. Okay, itulah kot. Tapi saya buat masa ni kalau bibit-bibit ke arah sebuah republik tu, saya tak nampak ada orang nak buat. Tapi saya tak nampak secara majoritinya kita akan ke republik sebab kita masih sayangkan institusi raja-raja kita. Sebab institusi raja ni dia menjaga kebajikan Islam. Basically kita mempertahankan institusi raja, kita mempertahankan institusi mempertahankan institusi kerana institusi itu membawa perlambangan dan permaknaan yang lebih besar. Jadi saya nampak majoritinya masih menyayangi institusi kesultanan. Jadi sebuah negara republik tu buat masa ini saya tak nampak lagi. 30 tahun akan datang saya tak pasti. Kalau mungkin tu semua kemungkinan tu adalah satu benda yang boleh jadi. Okey, cuma sekarang ni saya tak nampak. Dan hasil kenapa timbul negara republik ni, sebab orang makin ramai macam Bro Ilmu cakap tadi, banyak yang keluar balik ke sini, dia nak terapkan American Dream tu dekat Malaysia. If you want an American Dream, you live in America. Basically that's it. Right? Ya, betul. Tapi balik English juga, tak pandai dialog je. Tak pandai lah. Tak pandai kat English. Kalau you nak Arabian Dreams in the Arabian Nights, you live in Arabs lah. Basically kita kat Malaysia ni, kita punya tata cara kita, adab kita, adat kita dan sebagainya. Sebab saya percaya kepada fitrah ciptaan. Okey, fitrah ciptaan ni saya pernah duduk dengan beberapa rakan-rakan, sebab saya rakan-rakan yang berfahaman mereka tidak menyukai monarki. Mereka merasakan negara akan teruk kalau kita mengamalkan sistem monarki, jadi mereka menginginkan sistem republik. Jadi saya kata mana-mana sistem pun sebenarnya dia bukan pada sistem terletak pada sistem itu saja. Dia tergantung kepada orang yang melaksanakan sistem tu. Soalan bertalu-talu ni Jamali. Apa soalan kedua daripada Wan Fazrin Shazli. Dia kata politik negara sejak merdeka di jadi negara republik tadi tu, kita kena confirm kepada kita punya tempat dan keadaan. Sebab saya percaya kepada, macam saya kata tadi, fitrah ciptaan. Kalau kita tengok fitrah ciptaan dunia ni, Allah ciptakan setiap tempat dia ada keunikan. Even saya ambil contoh kita ambil harimau. Kita di kawasan tundra kita ada Siberian Tiger contoh Siberian Tiger, dan kita di hutan Khatulistiwa ni kita ada harimau Malaya. Kalau walaupun daripada keluarga yang sama, kucing dan kucing, orang kata dia manusia, kita pun manusia. Ni saya ambil keluarga harimau, keluarga kucing, harimau Siberia dan harimau Khatulistiwa, harimau Malaya. Kalau saya tukar kedua-dua habitat ni, harimau Siberia ni akan mati dan harimau Malaya ni dekat hutan tundra tu pun akan mati. Jadi setiap benda Allah dah ciptakan seadil-adilnya. Tempat adil tu meletakkan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Jadi kita di sini, kita punya acuan sendiri. Kita ada kita punya pembinaan sendiri. And that is how Japan does it. Sebab Jepun, mereka pergi ke mana pun akal mereka kuat. Mereka bangga dengan diri mereka, mereka bangga dengan sejarah mereka, mereka bangga dengan negara mereka. Jadi bila mereka balik, akarnya tetap ada, tetapi yang berubahnya adalah sekelilingnya. Di dasar tu dia tak berubah, akarnya tetap sama. Jadi begitu juga dengan di Malaysia. Sebab tu saya tak pernah bersetuju dengan konsep westernization dan konsep Arabization. Tapi Arabization dengan Islamisasi kena pandai beza lah. Jadi kedua-dua konsep ni saya tak bersetuju. Saya bersetuju kepada konsep Malaysia dan identiti Malaysia. Dan identiti Malaysia ni adalah identiti orang Melayu. Sebab bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu, raja-raja kita adalah orang Melayu dan sebagainya. Jadi macam mana kalau nak diikutkan, kalau tuan kata yang tadi tu kan, kita punya core kita kena kuat lagi sebagai orang Malaysia, kita sebagai orang Melayu kita kena kuat kan. Generasi muda ni, kalau kita tanya pasal
BTN, Biro Tata Negara. Biro Tata Negara, kalau sekarang ni kita tanya pada anak muda, diorang dah tak tahu dah apa benda Biro Tata Negara ni. Kalau ada pun yang tahu, diorang dapat tahu daripada orang-orang tua ataupun yang generasi sebelum. Diorang akan menganggap Biro Tata Negara ni sebagai brainwash untuk orang Malaysia ni. Pada saya, BTN ni bukannya untuk brainwashkan kita. Dia menanamkan semangat patriotik kat kita, tapi dia salah anggap oleh orang lain sebagai brainwash. Dia bukan salah anggap tu bukan salah anggap yang tak orang kata tak ada asas. Tak ada asas, bukan salah anggap tak ada asas. Salah anggap dia datang dengan dia nak melentur buluh, dia kan melentur rebung. BTN ni diibarat dia nak lentur buluh, bukan dia lentur rebung. Memang patah. Kalau lentur buluh memang patah. Sebab apa yang BTN cuba sematkan dalam masa yang singkat tu, dia boleh buat dalam kita sekolah berapa tahun? 6 tahun. 11 daripada dia boleh besarkan kepada 11 tahun. Benda ni saya pernah suarakan. Saya kata kita ada persatuan pengakap dekat sekolah, okey, diasaskan oleh Lord Baden-Powell. Kita ada Rotary Club, kita ada Lions Club dan sebagainya. Kenapa kita tidak ada sebuah persatuan patriot di sekolah-sekolah? Mula daripada awal, menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan, menerapkan nilai-nilai kefahaman, menerapkan nilai-nilai patriotisme daripada awal. Bila tak mula daripada awal, you dah membesar dengan hiburan, dengan ni dan sebagainya, dengan mak bapak yang sibuk. Bila sampai nak pergi uni ke nak buat benda, you masukkan dalam BTN. Bila you masuk dalam BTN, you dah keras. You nak lentuk, nak bina semangat patriotisme, tak boleh macam tu kan. Saya kata daripada you buat pendek tu, you panjangkan. Ini yang patut diorang buat. Tapi benda ni saya dah suarakan tahun lepas, masih tak dengar apalah. Saya dah bagi in detail apa dia punya Nobody care. Nobody cares. Itu lah isu yang saya boleh So that's why saya faham apa yang bro ilmu cakap, perasaan anak muda tu. Sebab saya pernah kat situ. Tapi saya pun pernah kecewa. Tapi bila saya fikir balik, tak boleh. Saya tak boleh. Sebab tanggungjawab, apa yang saya rasa dengan apa tanggungjawab yang saya diletakkan di muka bumi ni, saya tak boleh ikut apa yang saya nak. Sebab kita ada tugas. Kalau kita orang Melayu, kita orang Islam, kita lebih-lebih kalau kita Islam, kita ada tugas. Jadi tugas ni dia melangkaui kita punya perasaan, kita punya emosi, kita punya sentimen. Dia tak boleh benda tu. This is something bigger than myself. Saya tak boleh nak ambil saya punya perasaan marah sendiri je untuk ni benda. Itu maksud saya. Ada soalan spesifik untuk Jamali Bashar oleh Hafiz AN ni, Muhammad Hafiz AN. Dia kata, untuk saudara Jamali Bashar, kita kurang menitik beratkan pemahaman sejarah tanah air kita. Oleh itu, wujudlah sikap tidak cinta pada negara. Bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi apa yang perlu kerajaan lakukan? Benda ni saya dah cakap dah. Apabila saya sebab Persatuan Patriot ni kita banyak 40 kita ada sejarah lah, walaupun kita ada cerita tentang geopolitik dan sebagainya. 40 kita tetap menceritakan tentang sejarah Melayu. Kenapa kita cerita tentang sejarah Melayu? Kerana macam saya kata tadi, kalau kita nak menjadi satu bangsa yang hebat, kita tidak boleh jadi bangsa yang mengikut. Perasan tak? Kita orang Melayu, bila kita nak buat sesuatu, kita selalu tengok orang luar. Apa orang Eropah buat kita cuba tiru. Apa orang Jepun buat kita cuba tiru. Kenapa? Tapi kenapa kita tidak ada kita punya acuan sendiri? Sebab tu saya cerita balik tentang sejarah. Tetapi sejarah ni, apa yang saya nampak, kenapa tidak ditekankan tentang sejarah dan juga sejarah awal dan juga sejarah Malaysia. Maksudnya sejarah tanah Melayu dan sejarah Malaysia. Kerana yang pertamanya, setiap kali saya cerita tentang sejarah Melayu, akan ada yang butthurt, golongan yang macam jaki, jealous nak cerita. Sebab mereka merasakan yang bila saya cerita tentang sejarah, saya nak tekankan tentang konsep ketuhanan Melayu. Saya kata itu adalah you punya insecurity, not my problem. Saya bercerita tentang sejarah saya. Kenapa orang Cina, di mana mereka berada dalam dunia ni, mereka boleh mengatakan tanah besar Cina tu adalah hak milik orang Cina dan sejarah ketamadunannya adalah sejarah keagungan kami bangsa Cina. Kenapa orang India, di mana saja mereka berada dalam dunia, mereka boleh mengatakan tanah besar India tu adalah tanah diorang. Segala keagungan ketamadunan tu diorang punya. Tapi bila orang Melayu
nak kata ini adalah tanah Melayu, sejarah keagungannya adalah milik orang Melayu, kita tak boleh kata. Kenapa? Jadi benda ni, jadi saya bercerita sejarah daripada perspektif ni. Perspektif kita orang Melayu, kita nak jadi satu bangsa yang kuat, kita tidak boleh jadi pengikut. Kita perlu kembalikan kita punya kekuatan untuk menjadi peneraju dan bukan jadi pengikut. Kalau kita sentiasa mengikut, bangsa kita takkan jadi maju sampai bila-bila. Tak ada bangsa yang mengikut yang maju, hanya bangsa yang jadi peneraju yang maju. Dan orang Melayu, dia menjadi peneraju kepada teknologi perkapalan. Mereka adalah bangsa pertama yang berlayar di laut lepas. Kita orang Melayu yang pertama-tama berani berlayar kat laut lepas tau, yang keluar laut lepas. Jadi kita, orang kata orang Melayu tak pandai berniaga, kita berdagang. Kita ke laut lepas tu, keluar tu buat apa? Kita tak jajah orang, tak nak jajah orang. Tapi bila cerita-cerita ni ditimbulkan oleh Patriot, saya nampak orang Melayu sendiri pun macam dia tak percaya dengan, ya ke apa benda yang Patriot cerita ni kan, dari sejarah ni kan. Bila saya tengok macam tu lah kan, dia orang sendiri tak boleh nak terima, ya ke betul kan ni sejarah kita. Okay, dia beberapa sebab. Pertama, sebab dia adalah Patriot sendiri ada setengah golongan sejarah yang lain yang tak berapa gemar dengan kami. Pertamanya adalah kerana mereka melihat Patriot menulis sejarah lebih kepada epistemologi ilmu barat, tapi epistemologi ilmu Islam ataupun orang Melayu lain. Maksudnya orang Melayu dengan orang Islam, kita masih menerima sanad, maksudnya cerita daripada turun-temurun kita terima. Tapi dalam baratnya tak. Dia nak semuanya empirical, dia nak kena ada journal, dia nak kena ada archaeological findings dan sebagainya, bukti-bukti arkeologi, apa benda semua. Jadi yang mengesahkan benda tu. Kami di Patriot, kami lebih ke arah mencari fakta, sesuatu yang ada pengesahan. Jadi ada sesetengah mengatakan kami tidak mengikut acuan pembelajaran ilmu daripada sudut pandang Islam ataupun sudut pandang Melayu, kerana tidak mengambil cerita-cerita orang tua dan sebagainya. Tapi apa yang mereka tak faham, sebab kita cuba untuk bila kita nak berdepan dengan orang, especially orang luar, especially orang-orang yang tak suka kepada sejarah Melayu ni, kita perlukan satu pembuktian yang kuat. Kan, kita tak nak nanti bila kita cakap, dia kata mana you punya bukti? Oh, ni cerita daripada datuk nenek saya. Dia akan tolak kita terus. Apa authority tu kan? Apa authority kat situ kan? Jadi dalam buku sejarah kat sekolah lu tak ada pun cerita benda-benda. Betul. Dan ada juga pihak-pihak yang berwajib yang tak gemar dengan kita orang juga. Di mana mereka nampak, pertamanya of course lah, TP ni adalah pengkaji indie, bukannya pengkaji apa orang kata pensyarah sejarah dan sebagainya, benda semua. Tapi saya pernah kata kepada sebuah badan sejarah ni, saya kata dia marahkan kepada pengkaji-pengkaji indie termasuk Patriot. Dia kata kita merosakkan sejarah, memutar balik sejarah dan sebagainya. Saya kata bayangkan saya kata you duduk dalam you punya bangunan yang besar dengan aircon keliling, dengan orang-orang bekerja di bawah, dibayar gaji setiap bulan, tapi orang lebih percaya kepada orang yang bercerita kat Facebook je. Kata that's how bad you are. Itu teruknya engkau sampai engkau nak bercerita tentang sejarah Melayu. Engkau ada authority ni. Kau ada doctorate in history pun orang tak percaya dekat engkau. Benda tu saya kata betul saya kata benda ni sebenarnya satu tamparan yang hebat, tapi mereka masih tak faham benda ni. Ego. Benda tu. So macam Bro Hafiz AN cakap tadi tu tentang kenapa pengajaran sejarah kat situ tu macam tu, maknanya tertutup-tutup, termalu-malu nak cerita tentang sejarah ni, sebab diorang kata sensitif sebab takut kalau orang bukan Melayu terasa hati. Pada saya nak terasa hati buat apa? That's facts. Kita nak move forward. Macam saya move forward ke depan. Maksudnya saya dah ready untuk bergerak. Saya beritahu orang saya dah ready. Walaupun saya cerita tentang sejarah Melayu, saya sangat kuat, saya pro Melayu, tapi saya dah bersedia untuk bergerak di dalam Malaysia ni dengan masyarakat majmuk. Faham memahami antara satu sama lain, hormat menghormati. Maksudnya kita confirm kepada, pertamanya perlembagaan Malaysia, keduanya kepada rukun negara kita.
ini setiap benda semua nak langgar rukun negara kita. Kesetiaan kepada raja dan negara dah tak ada. Keluhuran perlembagaan pun dah tak ikut. Jadi benda-benda ni semua. Jadi macam mana nak rasa kita ni sebagai satu saudara mara yang duduk yang I am ready to go forward together. Tetapi kita kena cari satu identiti yang tepat untuk kita bergerak ke depan. Tapi hari ni semua orang nak tarik mengikut haluan masing-masing. Dan kerajaan sendiri takut-takut untuk menegaskan ini adalah identiti kita. Dan put a hole kepada orang yang cuba menggoyangkan institusi pemikiran akar kita. Okey. Ini satu soalan tadi. Wan Fazrin Shazli, dia tanya politik negara sejak merdeka dimonopoli oleh segelintir golongan. UMNO je lah. Oleh itu setengah pihak masih mengatakan negara kita belum mencapai tahap kematangan dalam demokrasi. Ada juga setengah pihak atasan mahukan situasi politik dikekalkan seperti sedia ada agar pemimpin boleh terus berkuasa. Apa pendapat ahli panel akan tahap sistem demokrasi sekarang dan bagaimana mahu maju ke hadapan? Macam saya cakap tadi lah, saya ada cakap awal tadi mana bila kami nak bersuara tu dan tidak selari dengan agenda yang ada pada pemimpin yang sedia ada, suara kami terus ditutup. Jadi apa yang kami lihat, apa yang kami nampak daripada situ adalah sepertinya pemimpin itu sendiri nak menjaga hak dia, nak menjaga diri dia sendiri dekat atas tu supaya dia tak tergelincir daripada dia punya jawatan dan dia punya post tu. So dia tak pas ke orang lain. Perlu dah agak kita hadkan masa macam US, presiden dia 2 penggal kan. Agak-agak relevan lah kalau kita hadkan PM Malaysia pun 2 penggal juga. Boleh tu boleh bang. Tapi yang satu antara salah satu sebab yang Malaysia ni cacar marbar, sebab bila kita setiap kali kita tukar PM, setiap PM nak buat dia punya branding. Kalau Tun Mahathir Wawasan 2020, Tun Abdullah dengan Islam Hadari, dan juga dengan Datuk Seri Najib dengan Region 1 Malaysia. Jadi kita ni mana satu yang nak ikut? Maksudnya kita tidak ada satu legacy kesinambungan yang boleh kita follow up. Jadi seperti dah nampak setiap Perdana Menteri yang lepas, setiap dia dah sudah ada bumper masing-masing kan. Dah letak bumper tu, dia dah label kan. Jadi bila dah jadi Perdana Menteri baru, dia akan fikirkan benda first, apa nak jadi dengan aku, label apa yang akan letak pada aku bila aku dah habis. Maknanya semua nak tinggalkan satu branding yang kuat, satu legacy apa benda tu semua. Bukan sesuatu yang apa orang kata yang tak baik, tapi bila nampak macam contoh Islam Hadari terputus daripada Wawasan 2020, Satu Malaysia terputus daripada Islam Hadari, dia jadi tak ada kesinambungan tau. Dia tak ada satu legacy yang bersambung, tak yang berterusan. Tak ada yang dia tak ada istiqamah, dia tak ada konsistensi, dia tak ada apa benda. Jadi dia turun naik, ni mana satu nak ikut. Even Satu Malaysia pun dah die down dah sekarang. Kalau dulu ambil gambar semua macam ni je. Satu Malaysia sekarang gambar satu jadi tapi jadi tengah jadi lain keluar. Tapi nampak jawapan-jawapan ahli panel berbeza dengan pandangan yang bertanya Wan Fazrin yang tanya ni. Sebab Wan Fazrin, dia punya persepsi, dia kata politik negara sejak merdeka dimonopoli oleh segelintir golongan. Maksudnya UMNO, maksudnya walaupun dia berbeza Wawasan 2020, Islam Hadari, Satu Malaysia, tapi menurut Wan Fazrin ni masih kelompok yang sama lah, kan? So pada dia macam tak berkembang ke mana lah. So macam mana tu? Ali Panel tadi kata dalam UMNO pun betul lah. Tapi kalau saya ubah dia punya pandangan tu kepada sistem monarki, kita dulu orang Melayu bukan sistem monarki kan. Itulah bendanya. Maksudnya dia ada satu kuasa, tampuk kepimpinan yang diteruskan legacy ke legacy monarki. Itulah basically, itulah maksud dia. Monopoli ni orang kata memang ya. Daripada dulu sampai hari ni berapa tahun dah merdeka? 58. Kita masih orang kata dimonopoli oleh UMNO, tapi benda tu tak selama-lamanya macam itulah kan. Pecahan tu dah ada dah nampak bibit pecahan. UMNO pun nampak tak sekuat dulu. Sekarang mungkin
monopoli itu dapat dipecah akan datang. Tapi persoalannya, kalau pecah monopoli pun, adakah ianya untuk sesuatu yang lebih baik ataupun tidak? Basically itu everyone, orang kata sebelumnya ubah tu sebenarnya ubah kepada baik ke ubah kepada buruk. Tapi masing-masing ni kalau dah menang pun, setiap orang akan ada agenda masing-masing. Jadi dia akan jadi macam tuan cakap tadi, akan ubah, tak tahu yang betul, yang elok ke tidak. Kalau yang berubah kepada elok lah. Tapi kalau dah agenda dia sendiri macam tu, sebab mana-mana parti politik pun dia akan ada satu je presiden, orang paling atas. Jadi kalau orang yang paling atas kalau dah tak minat dengan benda-benda yang bawah yang dia nampak, dia boleh je buang je terus. So agenda dia tetap orang yang satu tu juga. Jadi benda tu boleh juga berterusan. Kalau nak pecah pun. So matang ke politik kita? Apa? Matang memang tak matang lah. Politik kita memang tak matang. Politik kita memang tak matang. Apa maksud matang politik? Matang politik. Kalau sekarang ni kita tidak matang, apakah pula maksud matang? Matang ni basically, pertama dia adalah kalau kita boleh simple. Kalau pada saya, kalau dia dah matang tu, dia dah start pergi kepada arah bukan perangai macam budak lah, macam perli memerli, sinis, panggilan nama-nama yang tak baik dan sebagainya. Buat karakter badut. Kan. Itu semua politik yang tidak matang. Benda tu kan, kalau politik yang matang tu, dia tunjuk siapa yang lebih baik. Macam contoh sekarang ni, politik kita semua tunjuk siapa lagi buruk kan. Kau buat projek ni, kau makan banyak ni, lepas tu dia buat kau pun buat sama lah projek tu. Tak ada siapa yang menceritakan tentang mereka berlumba-lumba ke arah kebajikan. Tak ada fastabiqul khairat punya konsep. That is political matang. Maksudnya macam kita tengok kita pembangunan kita buat macam ni, dia ni pula, tak ada, kita pula buat macam ni, kita pula buat macam ni. Mereka bergaduh sebab menunjukkan siapa yang lebih banyak pembangunan dan lebih baik. Mereka bergaduh siapa yang memburukkan. Jadi politik memburukkan ni tak matang. Tetapi macam saya kata, saya nampak ada peluang untuk kita berubah menjadi politik matang. Sebab politik memburuk-burukkan ni, politik tak matang ni, dah semakin outdated kan? Orang dah makin malas dengar kan saya cakap ni kan. Sebab tu golongan muda surat khabar tu lah. Usaha-usaha tu banyak, saya tahu memang banyak benda tu. Tapi cuma information bila buat something tu, dia tak sampai. Ataupun orang yang sepatutnya menyampaikan information tu, dia tak sampai. Dan juga persepsi bahawa, contoh kalau dana, ini dapat kepada kroni. Itu biasalah benda tu kan. Ini dapat pada kroni ni kan, dana ni apa benda tu semua. Itu normal. Daripada zaman raya pun macam tu. Tapi juga, kalau nak kirakan pasal dana ni, saya banyaklah juga kawan-kawan dari luar negara kan. Contohnya daripada negara-negara Afrika contohnya, kawan-kawan bila kawan-kawan daripada negara Arab, kawan-kawan daripada negara Afrika, bila saya borak dengan diorang, bila kita borak pasal bab politik ni, dia akan cakap, dia orang akan pelik kenapa orang Malaysia ni sendiri benci sangatlah dengan Malaysia. Padahal dia orang tanya kenapa ya benci sangat kat Malaysia, kenapa duk cakap Malaysia kotor. Cuba datang kat negara kita orang sendiri. Kalau contohnya, saya bukannya nak condone rasuah dengan ni, tak. Tapi kalau nak buka pasal cerita rasuah, pasal duit kan, di negara luar, rasuah yang diorang buat, let's say satu badan bagi projek kat satu orang ni, dia contoh dia bagi duit RM100, 100 duit diorang, rasuah yang diorang ambil 99 rasuah, 1% je dia bagi. Macam dekat Malaysia punya rasuah, dia bagi 100, dia ambil 70 dia buat projek. Tapi orang luar nampak benda tu, kita sendiri tak nampak. Bukan saya nak condone rasuah, tapi saya faham. Perbezaan tu, nampak kita masih buat benda tu, tapi kita still juga mencaci dan menghentam benda tu. Macam kita ni memang teruk sangat akhirnya. Corruption ni satu benda yang berselirat. Dan saya rasa takkan ada satu kerajaan, satu ni yang bersih memang takkan ada. Sebab kalau kita baca bidasan ataupun kritikan Hamka terhadap kerajaan kekhalifahan pun, sebenarnya banyak corruption yang berlaku. Even di zaman Umayyah, zaman Islam sedang Abbasiyah yang sedang Islam, orang kata Islam di paling apa orang kata
paling maju, paling hebat. Kerajaan paling hebat kan banyak berlaku ketirisan dan rasuah dan corruption, misuse of power dan sebagainya. Benda ni susah elak sebenarnya, tapi boleh dikurangkan benda tu. Cumanya kita terlampau dimomokkan ataupun disuntik dengan satu idealisme utopia yang pada saya yang kita orang Islam sepatutnya fikir benda ni yang kita nak tu kat syurga. Jadi tugas kita kat sini apa? Maksudnya macam tu. Kita kejar, kita nak dunia ni jadi syurga yang lengkap untuk kita, benda tu. Okey, soalan berikutnya berkaitan dengan politik matang ni. Dia kaitkan pula bagaimana untuk mewujudkan politik matang tanpa perlu ada sifat-sifat perkauman, sensitiviti kaum dan agama. Maksudnya pada dia, kalau selagi kita masih bersifat perkauman, dia tidak matang. Itu mungkinlah kot maksud soalan dia tu. Betul ke tak betul? Perkauman ni hanya boleh diselesaikan dengan dua cara. Satu pendidikan, satu face reality. Maksudnya contoh macam sejarah. Contoh, you have to face reality. Especially orang-orang bukan Melayu perlu terima reality bahawa di sini memang orang Melayu daripada dahulu menetap di sini. Face reality. Lepas tu baru kita boleh cerita berdepan tentang untuk menuju ke depan. Tetapi untuk menuju ke depan tu, macam saya kata, dia perlu bermula dengan pendidikan. Lebih-lebih lagi tentang sekolah beraliran-aliran ni. Kan? Sekolah perlu synchronize kepada satu aliran. Saya itu ada juga dekat dalam saya sebenarnya saya tak ada dalam kepala otak saya tak ada acuan macam dekat Indonesia. Maksudnya satu bahasa, satu identiti, satu ni. Saya sebenarnya sangat suka kepada berlainan bangsa, berlainan bahasa dan berlainan adat dan tradisi. Sebab itu adalah fitrah ciptaan Allah. Allah kata, aku ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Maksudnya kalau kita nak kenal mengenal antara satu sama lain, maknanya kita ada perbezaan. Allah cipta kita berbeza. Jadi saya tak kisah. Contohnya, kalau macam saya bahasa utama pasti bahasa Melayu. Tetapi saya juga mengimpikan kita boleh bercakap bahasa lain juga. Banyak orang Melayu bercakap Tamil boleh, bercakap Mandarin boleh. Orang Cina pun bercakap Melayu fasih, bercakap Mandarin boleh, bercakap Tamil boleh. Jadi kita ada diversifikasi yang negara-negara lain tak ada. Tapi kita nak ikut. Lepas tu kata American dia nak jadi macam tu. Kenapa nak jadi macam tu? Kita boleh ikut keunikan kita sendiri. Jadi politik matang kata punya tadi, kalau kita kena tinggalkan perkauman. Jadi saya tak faham lah perkauman tu maksudnya dari segi menjadikan negara kita seperti Indonesia ke macam mana ke, saya tak faham. Tapi apa orang kata, kalau meninggalkan perkauman yang daripada aspek negatif, perkauman tu sendiri mempunyai kata konotasi yang negatif, dan saya setuju benda tu. Ilmu ada ramai kawan bukan Melayu kan, yang apa, so dan diorang pun bukan orang Melayu je yang tak peduli politik. Rasanya orang bukan Melayu pun ada ramai yang tak peduli politik. Tapi kalau berkumpul lah dengan kawan-kawan yang bukan Melayu ni, diorang punya persepsi terhadap perkauman ni macam mana sebenarnya? Kawan-kawan saya yang bukan Melayu bila nak bincang hal perkauman ni, dia lebih banyak kepada gelakkan kaum sendiri je lah kiranya. Gelakkan kaum sendiri? Dia takkan menghina kaum lain. Dia akan membuka pekung kaum sendiri, supaya dia jadi macam bila kita duduk sekali, kita pun macam tak nak kita buruk ke orang. Kita tahu orang tu buruk, tapi kita nak tunjukkan kita pun tak adalah macam bagus sangat. Kita tunjuk kita pun sama je standard dengan orang. So kita buka pekung kaum-kaum sendiri. Dia jadi macam tu. Jadi bila dan banyaknya kawan-kawan saya yang daripada kaum-kaum lain ni, yang mana yang saya betul-betul baik dengan orang, rata-ratanya diorang pun sendiri tak berminat sangat nak bercampur dengan kaum diorang sendiri sebenarnya. Macam saya pun, jujur saya cakap, bukanlah saya tak suka dengan kaum Melayu. Bapak saya pejuang Melayu memang kuat di Malaysia. Saya memang kalau pergi mana-mana, bapak saya di lahir dia dah memang dah tulis ni pejuang Melayu. Tapi adalah setempat dalam Melayu ni yang saya kurang minat.
Dan benda-benda tu yang saya panggil sebagai tipikal Melayu yang tak elok ni. Jadi contohnya dalam Cina pun dia akan dipanggil sebagai tipikal Cina. Dia akan panggil yang Cina Bukit, yang jenis-jenis tu. Macam India pun dia akan panggil yang India jenis. Ada juga kawan saya yang dia India tapi dia membahasakan India lain, yang bawah sikit dia panggil Keling. Ada. Tapi saya takkanlah saya nak sebut kat situ kan, akan nampak saya pula yang teruk. Tapi kawan-kawan yang saya bukan Melayu ni pun, bila kami duduk sekali, alhamdulillah lah, saya suka lah perbincangan kami apa semua. Bila nak borak tu, di situ saya nampak Najib terapkan satu Malaysia, itu jadi. Sebab kami duduk sekali kan, borak sama, tak ada isu kaum apa-apa. Tapi bila nak buka cerita isu kaum aja, pekung kaum sendiri dibuka. Supaya dia tak nampak kau pun saya, kaum kau tak dah teruk sangat. Kaum kami pun ada juga buat macam ni, kaum macam ni. So dia nak samakan. Because sebab at the end of the day, bila kita keluar, dunia Malaysia di luar dengan dunia Malaysia di dalam Facebook sangat berbeza. Dekat dalam dunia Facebook ni semua memakai topeng yang lain, di luar memakai topeng yang lain. Tapi bila kita kat luar, sebenarnya bila kita tengok, kita boleh bergaul sama, kita boleh berborak bersama, kita boleh bercerita bersama dan sebagainya, benda semua tak ada masalah. Tapi kita terbawa-bawa orang kata persepsi, sentimen dan emosi yang kita terima daripada Facebook. So masalah. Agak-agak 30 tahun lagi UMNO ada lagi tak? InsyaAllah ada lagi. Bagi saya UMNO tu masih perlulah dalam Malaysia. Tak sepatutnya dihapuskan terus. Kalau katakan dia nak masukkan UMNO tu, tak patutlah. Sebab kalau nak kata DAP contohnya, confirm masa depan takkan nak hancurkan DAP tu. So UMNO ni sepatutnya ada. Sebab politik kat Malaysia ni pun, kalau kita tengok memang base dia pun ikut kaum. DAP dan UMNO pun ramai orang bagus dalam tu. Saya suka macam Tan Sri Wahid Omar, Tok Mat, Mak Mazlan. Mak Mazlan favourite. Tak ceria hari tanpa beliau. Okeylah, last soalan ni, dia Saiful Amin ni dia tanya, kalaulah satu hari nanti sistem demokrasi ni tak ada, apakah sistem alternatif terbaik yang boleh menggantikan sistem demokrasi ni? Kalau in future, demokrasi Malaysia ni tak sama dengan demokrasi luar. Sebab kita raja berperlembagaan. Macam mana pun kita ada institusi raja sebagai benteng terakhir. Sebagai orang kata, kalau lah sekolah, kalau apa-apa, mereka boleh refer pada raja lah. Sebenarnya di situ sendiri ada check and balance kat situ. Cumanya sistem demokrasi ni yang menjadi isu adalah sebab kita sistem demokrasi yang kita pakai ni, kita meletakkan pemilihan itu di tangan rakyat. Okey, bila pemilihan itu di tangan rakyat, kita akan conform, kita akan ikut kepada majoriti. Dan kita kena tahu majoriti tak sentiasa betul. Benda ni majoriti tak sentiasa betul. Saya ambil contoh paling mudah. Majoriti, kalau ikut majoriti ni dia terlebih terikat dengan drama, dengan emosi, dengan sentimen. Contoh rancangan Akademi Fantasia. Ada juara Akademi Fantasia yang sebenarnya bukannya penyanyi pun. Dia bukan, ada peserta lain yang lebih hebat dalam vokal ataupun persembahan dan sebagainya, tetapi dia menang sebab drama. Dia daripada zero ke hero. Jadi favoritism lah. Sebab tu, dan kerana sifat demokrasi politik Malaysia ini adalah bersifatkan favoritism ataupun populis. Kita banyak tengok kita punya ahli-ahli politik, dia setiap benda dia buat, dia fikir pasal political mileage. Bila kita cerita contoh kan, kita kena angkat balik sejarah ni kan, apa political mileage untuk saya? Macam mana benda ni boleh menguntungkan politik saya? Kalau tak untung, politik kita nak buat. Baik daripada aku bagi 12 juta kat sini, baik aku buat jadi BRIN, contoh, bagi kat orang. Dia kalau dia nak tengok, kalau benda tu tak ada political mileage, dia akan tinggalkan begitu saja. Tapi tak boleh nak salahkan mereka, sebab benda ni adalah konsep populis.
Jadi banyak kosmetik, banyak benda yang gah tak ada apa. Rakan muda, satu konsep yang baik apa benda semua, it died down benda tu sebab ianya hanya satu kosmetik, nampak macam habis. Satu saya rakan muda jauh sangat, satu Malaysia. It's kosmetik juga. For PRU terap satu Malaysia ni dengan bannernya apa benda semua, and dalam masa beberapa tahun, tak sampai 5 tahun, I think totally gone. And you spend so much on it, tapi dia gone sebab kita go on populisnya benda. Tak ada orang populisnya benda. Tapi dan disebabkan itu juga antaranya lah, macam saya dengan saya cuba untuk jadi objektif. Macam Datuk Seri Najib, ada dua kekuatan Datuk Seri Najib. Pertamanya adalah foreign diplomacy beliau. Memang TikTok dapat dedak ada dedak. Balik ni jadi tekan kan. Foreign diplomacy. Beliau hebat. Nombor 2 dia adalah dari reformasi transformasi ekonomi. Apa yang dilakukan adalah betul, tetapi macam saya kata, masalah ekonomi kita adalah masalah ketidakseimbangan pengagihan kekayaan. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Basically that's it, problem dia. Sebab tu bila kita tengok GDP, orang duk kata taklah, kita punya ekonomi stabil, tengah meningkat, mana negara lain tengah down, benda kita tengah meningkat. Orang kata ya ke meningkat? Aku kat luar makin susah kan. Sebab yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. So itu yang sebenarnya yang perlu lebih diberikan perhatian. So ekonomi tengah merudum apa benda semua tak apa betul, cumanya pengagihan kekayaan tu tak stabil, tak seimbang. Okey, Ilmu buat kesimpulan daripada perbincangan kita ni, politik Malaysia 30 tahun akan datang. Politik Malaysia 30 tahun akan datang. Kesimpulan saya, kalau nak diikutkan dengan segala penerimaan dan keterbukaan informasi yang semua orang boleh dapat, sepatutnya dalam masa lagi 30 tahun dah lebih daripada matang dah sepatutnya. Sebab kita dah tahu macam-macam, kita dah tengok macam-macam, dan kita dah tahu macam-macam, dan informasi itu dia lebih global. Dan kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai individu sendiri tu, kita kena, senang cerita, kena jadi seorang yang baik lah. Tak boleh nak ada agenda sendiri, tak boleh nak ada kepentingan sendiri, tu yang jadi susah tu. So kalau nak benda tu kita jadi bersama dengan semua masyarakat yang ramai ni, dengan macam-macam kaum, masing-masing tu kena fix sendiri lah. Media sosial ni jangan dijadikan sebagai menggantikan kitab utama kita. Contohnya sebagai kita orang Islam, patutnya benda tu first Quran, tapi Quran kita dah jadi Facebook, dah jadi Instagram. Benda tu yang kita nampak, benda tu yang kita buat. Jadi kita kena balik lah pada asal. Sebab apapun nak buat benda elok pun, semuanya kena balik pada asal. Ambil benda yang asal, dan in the long run, in time, kita ubah mana yang patut ubah, staykan mana yang patut stay lah, benda yang asas tu. Okay, Jamali, Malaysia, politik Malaysia 30 tahun akan datang, kesimpulan? Saya rasa buat masa ni penentuan dia adalah dalam 5 ke 6 tahun ni, kita ni dalam satu fasa make or break. Maksudnya dengan keterbukaan macam saudara Ibu cakap tadi, keterbukaan informasi yang pertama, dan tidak ada kekangan. ISA dah tak ada, even kita punya pihak berkuasa pun dah tak clamp down apa-apa hasutan dan sebagainya. Kita ni dalam satu proses yang make or break. Maksudnya adakah kita self-destruct diri kita dengan kita masih gagal untuk orang kata untuk mentafsir maklumat yang kita dapat dan check dahulu, ataupun adakah kita terus dapat je share. Sebab itu hari ni apa yang orang buat kan, benda tu kan. Jadi macam saya belajar 2-3 tahun dulu, saya macam tu nampak, bagus lah ni share, baguslah ni share. Tapi lepas tu orang keluar, benda ni tak betul lah, benda ni tak betul. Jadi kita, tapi ada orang tak belajar lagi benda tu.
Dia masih nampak dia share. Jadi macam saya dah sedar. Jadi saya berharap, saya seramai juga orang sana sedar. Dan makin lama makin ramai orang macam nampak benda, relax dulu, tunggu dulu, apa cerita sebenar. Orang dah tak cepat buat kesimpulan. Maksudnya kita sama ada kita sedang menuju satu politik yang matang, sebab kita dah mula rasa teruknya, betapa teruknya orang yang orang yang tidak menafsir maklumat. Maksudnya perpecahan yang teruk benda semua, ataupun kita akan break. Maksudnya kita akan jadi satu keadaan yang sangat teruk, di mana kita boleh jadi perang saudara ataupun jadi perang antara kaum dan sebagainya. It's make or break time lah. Apa-apa pun kalau kehancuran tu pun at the end of the day dia akan jadi lebih baik. Mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun. Katalah kalau teruk sangatlah keadaannya, 30 tahun takkan, kalau runtuh apa-apa jadi, 30 tahun takkan masa yang cukup untuk recover. Tapi benda baik akan jadi, cumanya ianya dibelajar dengan daripada satu pengalaman yang pahit lah. Macam saya kata, macam kenapa saya telan orang kata crack ataupun benda-benda yang pelik-pelik yang kalau kita ikutkan pemikiran kita yang waras, kita macam benda ni memang mengarut. Tapi kenapa saya telan? Sebab pertamanya proses. Maksudnya kalau kita nak mengubah, pertamanya kita kena faham ada proses. Kita tak boleh nak hari ni kita bercakap, benda tu esok berubah. Sebab kalau Rasulullah, saya selalu tanya orang, kalau Rasulullah mengubah dalam masa 23 tahun dengan berdakwah pecah-pecah kaki dan sebagainya, apa hebatnya kita nak bercakap hari ni 5 tahun dah berubah? Kalau Rasulullah sendiri, seorang yang maksum 23 tahun, kenapa kita hari ni rasa esok dah boleh berubah? Tukar ni berubah, tukar tu berubah, tukar ni berubah. Tak, tukar pemimpin takkan mengubah apa-apa. Tukar pemimpin takkan mengubah apa-apa. Jadi kita nampak apa yang teruk, kita tahu apa yang baik, kita persiapkan diri untuk mengganti. Dan khalifah itu pengganti yang lebih baik. Itu adalah, kalau awak cakap tadi kan, follow balik Al-Quran kan, Al-Quran kata pengganti itu pasti yang lebih baik. So siapa yang mengganti? Kita kena jadi benda tu kat situ. Prepare diri lah. Kalau itu dapat diterapkan, insyaAllah politik Malaysia 30 tahun kalau masih aman, kita dapat berjaya kekalkan keamanan dalam keadaan yang panas ni, kita tak cepat menatah. Dan saya rasa kita ada peluang untuk menjadi politik yang lebih matang, politik Malaysia lebih matang 30 tahun datang, insyaAllah. Okey, kesimpulannya pula saya melihat yang pertama dari segi aspek kematangan ini. Kematangan ini dia bergerak mengikut kedewasaan kita. Macam kita sendiri sekarang ni macam saya umur 39 tahun. Saya kadang-kadang fikir pemikiran saya masa kat sekolah rendah dulu, pemikiran saya ketika kat sekolah menengah dulu, pemikiran ketika di universiti berbeza-beza. Kan? Kadang-kadang kita fikir, Allah, kenapalah dulu aku fikir macam tu kan. Sekarang sebab benda tu begitu juga kan kita sekarang ni. Umur kita 39 tahun, kita melihat politik ni begitu, begini. Tapi bila kita dah semakin meningkat dewasa, mungkin persepsi kita akan sama ataupun jadi terbalik daripada apa yang kita sekarang. We never know, kan? Sebab kematangan itu sendiri dia adalah proses yang berterusan, kan? Tapi yalah, sebab kita masih di peringkat budak ni, maka orang-orang yang memimpin sekarang ni, mereka lebih dulu makan garam lah, mereka lebih berpengalaman lah, apalah kan. So mereka melihat kita budak ni dia belum tahu lagi cerita sebenar kan. So sekarang ni dia cakap lah begitu begini kan, padahal dia tak tahu sebenarnya begitu begini. So we never know, kan. So tapi kematangan itu dia dari aspek perkauman pula, saya setuju tadi, kita dah pun bersetuju bahawa konsepnya adalah kita menerima lah, kita menerima perbezaan kaum-kaum yang lain, kita faham budaya mereka beza, agama, cara kehidupan mereka berbeza, kita menghormati mereka, tapi pada masa yang sama sebagai balasan kita pun mengharapkan mereka menghormati kita. Konsepnya begitulah kan. Kalau kita boleh hormat perbezaan bahasa, budaya dan agama mereka, mereka juga kena hormat budaya kita di sini begini kan. So kat situ boleh kekal lama lah. Kemudian dari segi
akhirnya dari segi fraksi politik, third force dan sebagainya, saya secara peribadi saya tidak menolak akan wujud satu fraksi politik baru, kerana kita macam saya sendiri tidak terlibat, tidak ada nilai sentimental UMNO tu kepada saya, sebab saya bukannya pengasas UMNO kan. Saya bukanlah terlibat dalam menubuhkan parti-parti politik yang ada. Iyalah, setakat itu dapat upah dedak sikit. Itulah kita buat kan. Tapi kita tak own benda tu kan. Brand tu bukanlah brand yang kita cipta sendiri. Dia berbeza dengan brand macam Patriot, Jamali sendiri yang mengasaskannya. So you ada sentimental value itu yang mesti you akan pertahankan sampai bila-bila, sebab you yang tubuh kan. Ni jenama rasa saya yang tubuh kan. So I will protect this sebab I own the brand. So saya sayang kan. Tapi UMNO, PKR, PAS got nothing to do with me. Kenapa saya nak bergeria mati-matian mempertahankan mereka kan? So maksudnya parti-parti politik yang ada sekarang ni jangan ingat yalah, macam ilmu cakap tadi, 30 tahun lagi UMNO tu mungkin ada, tapi nama masih sama, tapi pembawakannya mungkin dah berbeza. Dia punya ni dah, sebab generasi yang mengambil alih itu, dia punya persepsi dah berbeza, pemahaman dia tentang parti-parti politik itu telah berbeza. So 30 tahun lagi pada saya pengasingan politik dari segi perkauman itu masih ada, tetapi kita perlu lebih saling menghormati antara satu sama lain, supaya cukup-cukuplah kita bergaduh sesama sendiri sebabkan perkauman ini. Sebab pada masa yang sama kita perlu sedar bahawa kita ada keluarga yang perlu diberi makan, kita ada keluarga, anak-anak yang perlu ada masa depan yang baik untuk kita tinggalkan. Kalau kita habiskan masa bergaduh tanpa kita memikirkan untuk membina kehidupan yang baik, masa depan yang baik untuk mereka pun, akhirnya nanti bukan generasi orang akan maki kita, anak kita sendiri akan maki kita. Apalah bapak aku ni asyik bergaduh sama sendiri je, tak tinggalkan apa-apa untuk aku kan. So itulah dia yang akan berlaku. So itulah dia saja rancangan Rasa ni, yang siaran kali pertama yang akan dimasukkan dalam YouTube. Rasa ni rancangan aku, suka hati aku. Jadi suka hati kami lah macam mana cara nak buat dia kan. So memanglah ada, kalau kita nak buat sila komen tentang rancangan ni, memang banyaklah komen, tapi kau buatlah rancangan kau sendiri kan. Tapi ni rancangan kita kan. So itu sajalah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.